5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan teruskanlah untuk ISO kita pada pagi ni. Okey. Boleh tak cikgu nak minta saudara Daniel Hakim untuk bacakan doa? Boleh Daniel? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Ya rabbal alamin. So, langkah awal dia seperti mana yang kita selalu buat. Okey. Ini adalah permulaannya. Kita memang dah mengikut arrow yang diberi pun. Kita fokus pada kedudukan di sini. Paling bawah kat sini arrow cikgu ni. Okey. Dan kita akan ambil ukuran 1 2 3 4 5 6. Okey. So di sini akan jadi 60 sebab tugas kita adalah untuk melukis kotak asas dia terlebih dulu. Okey, 60 dan di sebelah kiri 1 2 3 juga 60 dan ketinggian dia 50. So kita dah dapatkan ukuran dia. 60 di sini, 60 kat sebelah kiri kanan, ketinggian dia adalah 50. Macam mana kita dapat? Sebab kita baca soalan dia. Saiz petak grid 10 kali 10. So kita dapatlah. Okey, kita dapatkan kotak asas. Boleh yang lain tu? Ini adalah kotak asas dia. Okey. Dan kita dapatkan juga dia punya ketinggian di sini. Nampak? Nampak ni Ni adalah 20. Ni yang dilukiskan di sinilah. 20 ketinggian dia. Okey, boleh follow setakat itu? Boleh ke? Boleh. Boleh Yang lain boleh Daniel pun okey Arif Hakimi. Okey. Ukuran-ukuran dia semua pastikan awak tahulah kat mana. Okey, di mana nak ambil. Cikgu tengah on yang mana. Ini adalah ketinggian 20. So dia berbaki 30 lagi lah. Sebab tadi keseluruhan dia adalah 50. Betul Okey, yang ini 6 kali 6 lah, 60 kali 60. Setakat tu okey lagi Okey, kita teruskan. Okey, dari sini tadi Okey. Dia start fokus pada bahagian di sebelah sini. Kejap. Ni this part. Bahagian ni dan dia cuba tonjolkan di sini. Kalau tengok pandangan sisi dia adalah di sini. Di samping yang lain lah. Yang ni cikgu bulatkan sebab kedudukan komponen ni dia tak ada depan surface kita. Kita andaikan kita ada di sini. Katalah kedudukan kita betul-betul di sini kan. Bila kita tengok yang berada di hadapan kita adalah satah ni satu dan satah yang di sini. Okey. Boleh dapat So komponen yang cikgu bulatkan ni dia berada di sebelah ataupun terkebelakang sedikit. Boleh faham? Sebab biasa kalau cikgu buat manual lukis satu persatu tu, kita akan highlightkan permukaan mana yang kita nampak berdekatan dengan kita. Understand or not? Boleh faham di situ? Boleh So ini dia nak tunjukkan pada kita bentuk dia secara roughly macam ni. Boleh nampak Di samping dia emphasizekan, dia highlightkan kawasan sebelah kiri. Kiri, kanan, atas. So pada pandangan hadapan kita dah orang kata secara roughly-nya kita dah tahu dah kedudukan dia 20 dari sini. So kita dapatkan dia di sini 20. Okey. Dan pada pandangan sisi juga 20, benda yang sama. Kita highlightkan yang ini dulu. Okey, di sini. Nampak So kita pergi pula pada pandangan atas. Kita nak cuba extract pandangan atas tu bentuk dia macam mana. So ini yang kita dapat hasilkan lah. Kita bergerak mengikut perkiraan 1, 2, 3 pada pandangan hadapan. So jarak daripada hujung ni pergi ke sini dia adalah 30.
Okey, so daripada pandangan sisi pula dia adalah 1, 2, 3, juga 30. So kita dapat surface yang di sini. Nampak? Okey, ini adalah gambaran kotak asas yang kita dapat secara kasar. Boleh faham Kalau katalah awak dalam exam katalah soalan ni awak siapkan akhir sekali, tiba-tiba masa dah tamat. Awak dapat siapkan setakat ini je, dah tak boleh nak on dah. Okey, pensel pun dah kena diarahkan untuk letak. Okey, so markah untuk awak selain daripada kita consider awak punya pembinaan 30-30, iaitu memang mengikut konsep ISO. Okey, iaitu kita akan bagi markah. Selain daripada tu, kotak asas mungkin kita boleh bagi markah. Dan yang lagi penting di situ adalah dia punya visual ataupun gambaran. Gambaran ni dia kalau dapat lengkapkan sehabisnya, gambaran memang dapat full mark lah. Okey, kalau kata you punya drawing tu betul. Tapi jika sekiranya sampai setakat ini sahaja, awak berkemungkinan akan dapat juga markah. Contohlah, katalah markah pandangan atas, pada pandangan atas gambaran yang kita nampak lebih kurang macam tu. Hadapan sisi nampak macam ni lah. Kemungkinan awak dapat juga markah untuk visual dia. Nampak Visual ni adalah penggambaran. Penggambaran secara kasar diambil kira. Okey, so di sini macam yang kita buat sebelum tu, L shape kita akan nampak terlebih dululah. Di-highlightkan sebab L ni dia berada betul-betul pada satah paling hadapan pada pandangan hadapan kita. Boleh So, L juga akan terbentuk di sebelah pandangan sisi. Nampak tak? Di bahagian sini. Dia. Ni yang cikgu loretkan ni. Okey, yang ini juga akan awak paparkan dia di pandangan sisi, di mana dia berada paling hadapan. Satah dia adalah satah yang di sini, flat di sebelah pandangan sisi. Nampak So kita boleh highlightkan dia juga sebagai garisan objek. So kita dapat L both side. Mengikut ukuran dia lah. Jangan salah ambil ukuran pula. Okey, mengikut ukuran dia, kita akan dapat lebih kurang macam gini. Okey, untuk siapkan pada komponen yang di sebelah, sekejap kita akan siapkan yang di sebelah yang atas tu, macam tower sikit tu kan. Okey, so ini adalah pada bahagian tengah dia, perantaraan. Okey, ini dengan merujuk pandangan atas. Okey, garisan yang dilukiskan ini adalah 10. Okey, dan terus disambungkan ke hujung titik ni iaitu di kawasan ini. Nampak ni? Cikgu highlightkan. Dia berada di situ. Okey, kawasan ni bulat, kat sini 1 dan di sini. Kita dapatkan ukuran 10. Tadinya kita dah ambilkan 30 kat sini. So sini 10, garisan ni terus saja kita sambung. Garisan ni bukan garisan ISO lah. Okey, yang lain tu adalah garisan ISO. Okey, ada soalan setakat tu? Boleh follow So kita dah hampir siap. Okey, dah hampir siap. Sebab bukan ni just a very simple je. Tak ada complicated sangat. Okey, so kita teruskan. Okey, kita tengok pula pada part yang ini. Mana datang part yang ini? Dengan merujuk kawasan di sini. Nampak ni? Kawasan ni. Pada pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan kita. Okey, ni adalah pH kita. So, kita tengok situ, kita akan nampak dua permukaan. Permukaan yang condong. Okey, macam mana kita tahu condong? Tadi kita dah lukiskan dengan refer pada pandangan atas. So, kita tahu dah garisan ni adalah condong. Kalau tengok sisi pula, inilah dia. Okey, part di sini. Nampak ini tak ada color-color So part yang ini rasanya awak dah clear. Kawasan ni adalah di sinilah. Kita dah siap bahagian bawah, cuma tinggal bahagian atas je. Bahagian atas kalau you perhatikan di sini, dia adalah orang kata apa, magic triangle yang kita biasa buat sebelum ni. Cikgu namakan tu sebagai magic triangle lah. Sebab triangle ni dia kerap sangat keluar dalam soalan. Okey, kalau kita tengok pada pandangan atas, nampak dia ada cross gitu Dia ada satu garisan. Jadi
untuk dapatkan garisan condong masing-masing tu, kita tengok pada pandangan atas. Pandangan atas di sini ni. So hujungnya kat sini katalah nombor, kita belum label katalah nombor 1, nombor 2. Cikgu label nombor 1, nombor 2. So sini akan jadi 1, hujung sana akan jadi nombor 2. Boleh kita boleh sambungkan 1 dan 2 mewakili pandangan atas. Boleh tak macam tu? Kita tengok mana garisan yang condong dulu. Okay. And then kita pergi pula pada pandangan hadapan. Okay. Pandangan hadapan kalau kita perhatikan, nombor 1 kita akan ada di sini. Boleh Boleh kelas? Nombor 1. Okay. Nombor 2 kita akan ada kat atas sini. Nampak? Tapi tadi cikgu kata nak fokuskan pada garisan yang condong. Okey, sekejap kita padam sedikit di sini sebab nak bagi clear. Okey. So 1 2 awak tak ada masalah pada pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Kok siapa tak ingat? Okey. Arrow kita tadi pandangan hadapan. Okey. So di sebelah ni lah hujung ni. Sebab cikgu kata nak tengok pandangan hadapan manakah garisan condong di situ. So di sini andaikan nombor 3 kita. Boleh dapat di situ Boleh ke? So nombor 3 kita dia kemungkinan akan ada di sini. Boleh tak? Boleh So kita lukiskan 1 3 gitu lebih kurang. Boleh dia dah terlukis dah kejap. Okey. Ni clear? Tadi pandangan atas, sekarang pandangan hadapan. Pandangan sisi pula. Okey, kalau tengok dari pandangan sisi, ni pandangan sisi kita. Okey, ini pandangan sisi. Okey, titik nombor 3 kita ada kat sini dah. Dia sebenarnya dia sharing. Okey, poin-poin tu dia sharing. Apa lagi poin yang kita boleh lengkapkan pada pandangan sisi kita? 1 dan 2. Kita cek kat mana 1 2 kita. 1, tengok dia akan ada di sini. Nampak? 1. 2 kita ada di sini. Nampak tak? Boleh nampak situ? Boleh So tadi cikgu kata nak keluarkan, nak extract keluar garisan yang condong pada setiap view. Pandangan atas dah kita buat, pandangan hadapan juga dah pun kita selesaikan. So pandangan sisi kita sambungan condong tu adalah dari angka 2 pergi ke angka 3. Nampak So kita sambungkan. Boleh tak kelas? So kita dapat the magic triangle di sini. Kenapa cikgu kata magic? Sebab pada pandangan atas, cuba tengok pada pandangan atas. Ni pandangan atas Okey, ni pandangan atas awak. Pandangan atas, okey, mata kita seolah-olah di sini. Ni pandangan atas kita. Okey. Kita tengok sebelah atas, kita nampak garisan 1 2 condong. Okey. So kita labelkan juga ini jadi nombor 3. Dia ada 3 titik je, 1 2 3 1 2 3. So kita identify 1 2 3 kita tu pada setiap view yang kita ada. Pandangan atas garisan 1 2 condong. Tapi kalau kita perhatikan 1 3 dan 2 3 kita pada pandangan atas, dia adalah straight line. Nampak ni? Dia straight line. Dia di-highlightkan pada kita. Okey, kawasan tu kita nampak lah. Kita nak highlightkan dia. Okey, bahagian ni. Okey, seperti mana yang kita buat. Okey, kita siap. Atas. Okey, kita ada pandangan hadapan. Kita ada pandangan sisi. Okey, pada pandangan atas, kat mana kedudukan magic triangle awak? Awak rasa-rasalah kat mana dia ada tu. For sure awak akan tackle kawasan yang garisan condong. Betul?
Okey, garisan condong. Nampak Dia akan tackle pada garisan condong. Katalah cikgu labelkan ni sebagai nombor 1, nombor 2, nombor 3. Katalah ni sekali nombor 4. Okey, pada pandangan atas, garisan mana yang awak rasa akan berlakunya magic triangle? 3 ni. Yes, very good. 1, 3. Nampak? 1, 3. Okey. 1, 3. Jadi pada okey, we proceed. Kita teruskan. Kita boleh buat laju sikit lah. Boleh siapkan dalam 2-3 soalan. Berbanding kita buat demo satu persatu. Sebab ini dah masuk bukan lagi pengenalan Ini dah masuk pengukuhan. So cikgu percepatkan sedikit lah. Okey, ini adalah kotak asasnya. Saiz ukuran awak dapatkan daripada kotak grid, bilangan dia dan darabkan dengan 10. Sebab arahan dia saiz petak grid ialah 10 kali 10 mm. Okey, ini adalah kotak asas dia. Okey, dia dapatkan ukuran di sini. Ni up 30. Ni 30. Okey. Lebih kurang macam tadi juga disiapkan. Kalau cikgu akan tunjukkan satu persatu extract keluar dia punya komponen dia. Okey. Tapi yang ini dia tunjukkan pada awak adalah nak extract dia punya visual ataupun dari segi penggambaran. Nampak setiap kali kita buat latihan, kita bawakan approach yang berbeza. Okey. So sekarang kita nak siapkan untuk bahagian pandangan hadapan. Nampak Dia terus je lukiskan ni sebagai garisan objek. Nampak Sebab di sini akan ada macam U shape. Dia refer pada pandangan atas. Nampak Harap awak boleh ke depan lah boleh buat imajinasi dia cara lebih orang kata apa? Berfokus lah. Okey. Okey, bahagian ni kita akan dapat this part ni part yang ini. Okey. And then kita dah boleh lukis yang ini. Nampak ni? Ni dah boleh lukis, ini juga dah boleh lukis. Sebab dia berada pada satah paling hadapan mengikut pandangan kita. Pandangan hadapan satahnya first kali kita jumpa, pandangan sisi pula first kali yang kita jumpa. Yang selebih tu dia akan diterbitkan secara 3D kita. Ini yang dimaksudkan dengan magic triangle tadi tu. 1, 3. Kita tackle this part dulu. Nampak surface yang sama. Okey, garisan masing-masing yang punya. Yang ini di apa orang kata hak milik pandangan hadapan. Yang ini pula hak milik pandangan sisi dan yang ini pula adalah hak milik pandangan atas. Kita dah refer ke tiga-tiga view. So kita dapat hasilkan garisan-garisan condong mewakili komponen bagi part yang ini. Sebenarnya nak tunjukkan part yang ini. Permukaan dia condong. Dia potong condong. Nampak So, okey, kita akan teruskan. Okey, yang ini adalah bahagian 1, 2 tadi. Nampak? 1, 2. 1, 2 hanya condong pada pandangan atas. Tapi, kalau kita tengok pada pandangan hadapan, dia adalah straight line. Sebab dia pada, orang kata level yang sama. Nampak Okey, ini adalah dia punya gandengan lah. Untuk dapatkan bahagian di sini. Sini Okey, sekejap. Ni bahagian ni. Okey. Kita dapat di sebelah sini. Yang kuning ni lah. Cikgu highlightkan. Okey. Dia siapkan bahagian perantaraan dia. Nampak? Boleh yang ni Okey. Ini bahagian U shape dia. Nampak di sini. Nampak ni. Bunyi azan. Okey, bahagian ni So, ada masalah apa-apa tak untuk bahagian yang ini? Sebelum ni pun kita dah pernah highlight kawasan yang macam ni. Lebih kurang macam ni kan? Okey, ada masalah tak di sini? Tak ada. Boleh follow Okey, ni kawasan tadi kita highlight sikit. Dia satu komponen, tapi pada tiga-tiga komponen tu dia mewakilkan garisan yang lain. Saja nak tunjuk kat sini sikit ni.
Ni kawasannya. Ni kawasan dia. Okey, dan yang ini. Komponen yang sama, tapi kedudukan dia nampak macam lain-lain. Boleh Ketiga-tiga view tu kita boleh highlightkan dengan warna. Sedangkan kalau yang kuning tadi hanya pandangan hadapan dan juga pandangan sisi yang boleh kita highlightkan. Tapi pada pandangan atas tak boleh. Nampak ni? Ni pandangan sisi dia. Boleh beza Sedangkan yang magic triangle tadi, ketiga-tiga view kita boleh shadekan dia dengan warna yang color brown ni lah. Tapi untuk yang ini contoh hanya 2 view yang kita nampak. Dia condong. Tapi pada pandangan atas kita tak boleh nak shadekan dia. Hanya mewakilkan dia sebagai garisan condong 1, 2. Boleh Kita proceed. Okay, and then kita ada komponen yang ini. Tak katalah tak nak letak 10, cikgu tukar soalan ni supaya dia jadi 8mm kalinya 8mm. Juga boleh sebab ini bergantung kepada soalan. Sebab tu antara perkara penting paling utama kita adalah sentiasa bacakan soalan terlebih dulu. Okey, contoh di sini, apa yang perkara penting yang awak rasa perlu awak highlightkan? Ni cikgu orang kata apa, sulam sekali dengan nak connect dengan cara kaedah awak jawab dan juga dari segi pemakahan tu sendiri. Okey, awak boleh highlightkan ni ISO. Okey, dan satu lagi saiz petak grid 10 kali 10. Kalau hari tu cikgu bagi 8 kali 8, awak kena ambil 8 kali 8 lah. Macam mana kalau kata soalan tu adalah 8 kali 8? Awak kirakan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kotak. So, berapa ukuran dia yang sebenar? Itu persoalan dia. Sebab tu tadi, boleh je kita create any kind of questions that we like. Okay, let's say I like to choose 8mm by 8mm. So, tadi kita ada 6 kotak. So, apa yang kita perlu buat? 6 kotak tadi biasa kita ambil 6 kotak darab 10. Tapi sekarang kita kena ambil 6 kotak darab dengan berapa? 8. Nampak tak? Jadi berapa ukuran yang perlu di sini? Ni contoh 48 je. Sebab tu sentiasa highlight, sentiasa baca soalan. Boleh? It can be. Because kita yang create dia punya soalan. Sebab tu cikgu sentiasa kalau buat soalannya, kalau kata even kita dah terlupa pun, sentiasa patah balik. Apa saiz petak grid dia beri Sebab tu dia tunjukkan pada kita saiz petak grid adalah 10mm kali 10mm. Let's say dia bagi dekat awak kali tu 9mm kali 9mm. Katalah cikgu saja nak test, cikgu buat exam, hari ni nak bagi 5mm kali 5mm lah. Dibuatnya pula awak tak baca soalan. So apa jadi? Even you punya jawapan dah betul, awak tak boleh dapat full mark 15. Rugi. Awak ni memang expert sangatlah ISO. Tapi disebabkan tak baca soalan, tak perasan soalan tu minta apa, okay, awak siapkan, hantar. Rugi sangat-sangat. You tak akan dapat full mark. Nampak So hati-hati di situ. Tolonglah sentiasa bacakan soalan. Boleh Okay, back to this one. Hopefully you continue your work. Okay, kita akan teruskan. Ni adalah kotak asas dia We'll finish at 10:15. Okay, kita masih ada masa Okay, ni kotak asas dia. Ukuran awak dah ambil, darabkan dengan 10. Ingat soalan dia 10 darab 10. Okay, so we just draw this as a construction line. Okay, lebih dia punya komponen dia untuk contoh dalam modul kita ni lebih kurang contoh yang sama je. Cuma nak bagi awak lebih mahir lah. Okay, this part adalah di sini lah, part yang ini. Boleh nampak So kita dah boleh lukiskan ni sebagai objek line kita mengikut komponen. Juga boleh di highlightkan kawasan ni dan kawasan ni.
Boleh Okey, kita highlight sedikit lah kawasan ni. Ni Okey, yang ini. Ni. Kita dah lukis this part. Ni semua ni. So kita dah nampak lah part yang itu. And then boleh yang ini. Kalau you tengok dia lebih kurang sama. Ni adalah triangle tadi tu. The magic triangle. We love this triangle very much lah sebab dia tak susah mana pun. Just a very simple one. Okay. So we just proceed lagi. Okay. Kita nak highlightkan kawasan tengah dia pula. Okay. Pandangan atas. Bentuk dia macam gini. So you have to refer to this PA lah. Kena tengok pada pandangan atas dia. Okay. So dah siap setakat ini. Agak simple. Cuma dia punya part di sini dia mungkin agak macam orang kata dia macam ada step tau kat sini. Ni macam tangga kan. Ni step dia and then kita naik. Kita duduk atas, kita turun. Dia macam ada level, split level dia. Dia macam ada bertingkat gitu. So di sini paparan dia, view dia mungkin akan jadi terlindung sedikit lah. Kita tak boleh nak highlightkan. So there'll be a certain points ataupun butiran yang terlindung. Kita tak boleh nak buat apa. We need to follow the instruction. Kita kena ikut je dengan anak panah yang diberi. Okay, so butiran dia mungkin akan ada yang terlindung sedikit lah di situ. Boleh nampak Okay, so maksud cikgu di kawasan ini. Okay, di kawasan ini sepatutnya dia ada drop. Sambung sana ada line kat situ. So ada 1, 2 butiran yang ketiga tu just a little bit more. Okay, sambung sedikit saja lagi. So akan ada 2,5 butiran lah lebih kurang di situ. Nampak Okay, ni tak apa ini sebab kita mengikut soalan, tak ada masalah. Okay, setakat ni boleh follow lagi? Boleh? Boleh Okay, kita akan teruskan Dia naik sekarang, dia mengikut this part. Pada bahagian ini dia akan naik. Okay, and then dia lukiskan ini. Part yang ini merujuk pada pandangan sisi dia. Sebab tu awak kena main ketiga-tiga pandangan tu. Tak boleh hanya refer pada satu pandangan sahaja. Nampak So dia akan dilukiskan gitu. Kita dah siap untuk pandangan hadapan. Pandangan hadapan kita refer yang inilah. Mesti dapat this part. Nampak Kalau kata kita highlightkan yang di sini yang biru ni. Kawasan biru ni. Mesti kita akan dapat juga yang ini. Nampak ni? Ni. Dan akan terlindung sikit tu tak jadi masalah lah. Sebab kita dah memang mengikut soalan diberi. Okay? So dah siap bahagian itu. So nak siapkan yang di atas tu. Okay, dia tak susah mana sangat pun. Kalau kita tengok balik lah. Okay, dia adalah okay. Tengok yang ini yang ini bukan macam segitiga yang kita dapat. Nampak tak? Okay, lebih kurang sama tapi dia ada dua surface yang berbeza. Macam mana dua surface berbeza? Satu kat sini, satu lagi kat sini. Cikgu tulis nombor 1, nombor 2. Nampak tak? Biasa kita jumpa satu part ni je. Tapi di sini dipisahkan oleh garisan condong, dibahagikan segitiga di situ. Itu menunjukkan ada dua part. Okey, merujuk pada segitiga kita. Boleh Okey, kita akan teruskan untuk bagi awak nampak lah. Okey, kat situ satu. Pada pandangan sisi, bahagian yang baru lukis tadi tu adalah condong. Okey, pada yang first kali tadi ni yang ini yang ini tadi adalah condong pada pandangan hadapan. Nampak Dan pandangan sisi pula kawasan ini yang condong. Okey. Dan pada pandangan atas itu adalah garisan pemisah antara permukaan satu dan permukaan yang kedua. Boleh di situ? Boleh ke? Boleh. Boleh faham Ingat lagi kotak asas. Okey, ada soalan apa? Ingat tak? Contoh yang hari tu
Ada kotak asas macam gini. Okay, ada ni. And then cikgu kata bagi tengah. Semua bagi tengah kan? Ni pun bagi tengah. Okay, lepas tu nak buat bulatan pada setiap view. Pada setiap satah 3 yang diberi tu. So, awak pun gunalah kaedah sekejap kita tukar dia punya ni sekejap. Okay, awak pun sini ke sini. Kaedah star kan. 4 pusat. Ni pusatnya. Ni pusat. 4 pusat. Okay, 4 pusat. Pusat 1 untuk membolehkan awak lukis lengkung di sini. Pusat 2 untuk membolehkan awak lengkung kat situ. Pusat yang ketiga untuk buat lengkung sini. Pusat yang keempat untuk lengkung sini. Ingat lagi tak? Atau dah lupa? Ingat. Jadi, soalan 17 kita lebih kurang sama. Cumanya di sini dia adalah silinder yang ketinggian dia adalah 3 berapa? 30 mm. Nampak 30 mm. So, cikgu dah bagikan dia punya clue sedikit. Ini yang kita buat masa sesi pengenalan dulu, yang kotak biru ni. Okay, ingat lagi. Tapi kita tak highlightkan dia sebagai silinder ataupun apalah. Cuma kita mintakan awak expert untuk melukis elips bagi pandangan atas, elips bagi pandangan sisi dan juga elips pada pandangan hadapan. Nampak So, kalau awak ingat lagi lah. Okay, kita sambung ini, sambung ke tengah dia. Okay, and then sambung sini, sambung ke sini. Kita ada pusat, 4 pusat di sana. Sama macam kita highlightkan pandangan atas kita. Pusat yang ini kita buat lengkung kat sini. Pusat yang sini, lengkung sini. Pusat yang ini melangkau sikit dia punya radius. Pusat yang di sini ke sini. Sama juga yang ini juga. Yang ini okay, untuk pandangan hadapan. Okay. Kalau masih ingat lah. Okay, pusat ni lengkung kat sini. Pusat yang di sini lengkung sini. Pusat sini, siapkan lengkung sini. Pusat ni untuk yang ini. Ini yang sesi pengenalan hari tu. Ini adalah asas lah. Okay, as a clue untuk awak. Untuk siapkan soalan 17. Soalan 17 bukanlah exactly macam yang kita buat biru tu. Nampak Dia berbeza. Awak kena fokus pada bentuk dia macam mana. Okay, can I leave these questions for you as for your homework? Supaya nanti bila hari Khamis tu, kelas tu kita dah boleh proceed dengan nombor 18. Can it be like that? Kelas? Boleh